Alhamdulillah pagi ni dapat sama-sama kita meneruskan lagi kelas Sahih Bukhari. Alhamdulillah kita telah sampai ke hadis 78. Hadis ni Haddatsani Muhammad bin Yusuf. Hadis yang ke-78. Hadis ni terletak di bawah bab 78, 77 terletak di bawah bab 18 ni. Bab 18 iaitu bab mata yasihhu sama'us saghir. Bab bilakah sah sama', yakni penerimaan hadis kanak-kanak yang belum baligh. Bila umur berapa? Di bawah bab ke-18 ini ada dua hadis. Sebelum ni kita dah bincangkan hadis yang pertama di bawah bab ini, iaitu hadis Ibnu Abbas, hadis yang ke-77. Ini hadis yang ke-77. Itu yang pertama di bawah bab 18. Hadis yang ke-77. Ini kita dah bincang sebelum ni. Hadis yang kedua di bawah bab ni ialah hadis yang ke-78. Itu belum lagi kita bincang. Jadi sebelum, oleh kerana lama dah kita berhenti ni, sebelum kita membincangkan hadis yang ke-78, kena ingat baliklah tentang tajuk bab ni. Apa sebab Imam Bukhari buat tajuk bab ni? Mata yasihhu sama'us saghir. Dia bab-bab dalam Sahih Bukhari ni dia saling berkait, ada kesinambungannya. Tidak kata tak ada kaitan bab ni dengan bab sebelum ni, tidak, dia ada kaitan. Misalnya bab 19 ada kaitan dengan bab 18. Bab 18 ada kaitan dengan bab 17. Bab 17 ada kaitan dengan bab 16 dan begitulah seterusnya. Sebelum ni bab 17, sebelum 18 ni 17. Bab 17 itu ini. Bab 17 bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'allimhul kitab. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ajarkanlah kepadanya Alkitab, yakni Al-Quran. Nya tu ajarkan kepadanya. Nya tu siapa? Nya ni hu ni, alimhu ni Ibnu Abbas. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas ini supaya Allah mengurniakan ilmu Alkitab. Itu ketika umur dia berapa? Itu dia. Ketika umur dia berapa? Ketika dia masih kanak-kanak lagi. Masih kanak-kanak. Itulah dalam bab 18 ni. Bab 18, bilakah sah ataupun diterima sama kanak-kanak tu? Sebab Ibnu Abbas ni pun kanak-kanak juga ketika mendapat doa ni. Jadi hadis Ibnu Abbas tu diterima oleh semua, tak ada khilaf ulama. Hadis-hadis dia tu diterima. Sedangkan yang dia terima dengan Nabi SAW tu berdasarkan hadis di bawah bab 18, ketika Nabi SAW meninggal dunia tu dia hampir baligh. Maknanya dia tidak baligh lagi. Bermakna yang dia dengar sebelum pada tu dah lah. Mana sebelum baligh. Maknanya sebelum baligh ni boleh dah hadis seseorang itu diterima. Ini sahabat. Kalau bukan sahabat pun begitu juga. Kalau sesuatu hadis tu dia terima daripada guru dia, kalau Ibnu Abbas ni dia terima daripada Nabi, itulah guru dia. Ketika masih kanak-kanak, itu boleh diterima apabila dia menyampaikannya kemudian. Cuma minimum hak umur kanak-kanak tu berapa? Itu kita dah bincang dah dalam bab 18, iaitu bab mata yasihhu sama'us saghir. Ni bab 18. Kita dah bincang dah sana. Di sini umur berapa dah bincang. Lepas tu di bawah hadis ni, kalau Ibnu Abbas tu hampir baligh, kita kata sekitar 14 tahun, sekitar begitulah. Dia dapat doa Nabi SAW tu mungkin ketika umur 13 tahun,
ikut mana-mana pun bawah daripada 15 tahun dah. Dia telah dengar hadis itu. Dan diterima hadis dia. Bagaimana kalau bawah lagi daripada umur? Itu hadis yang kedua di bawah bab ni. Di bawah bab 18 ni, hadis yang kedua menceritakan umur bawah lagi. Hadis ke-77 di bawah bab ni menceritakan dekat balik. Ni dia kata waqad nahaztu al-ihtilal. Saya hampir balik pada ketika itu. Pada ketika ni peristiwa ni berlaku, dia hampir balik. Dia kata dalam hadis ni. Tak balik lagi tapi hampir. Kalau hampir tu kita kata 13, 14 tahun sekitar begitulah. Bagaimana kalau bawah lagi daripada umur tu boleh terima ke tidak? Imam Bukhari bawa hadis yang ke-78 di bawah bab 18 ni. Ini hadis ke-78 di bawah bab ke-18. Baik. Ini yang belum kita baca. Daripada hadis ni kita tahu umur di bawah lagi daripada umur Ibnu Abbas pun boleh juga. Hadisnya diterima juga. Dan dia dianggap sebagai sahabat juga. Ini buktinya. Yang ni bagi Imam Bukhari, bawah tu pun boleh lagi. Asalkan kanak-kanak tu dia faham apa yang berlaku. Dia faham apa yang berlaku. Jadi cerita Mahmud bin Ar-Rabi' ni, sahabat Nabi ni, lebih kecil lagi daripada Ibnu Abbas. Ni dia sendiri cerita dia ketika tu umur 5 tahun. Tapi dia ingat. Jadi kalau katakanlah dia terimalah hadis-hadis pada masa tu, hadis dia kalau dia ingat dengan baik, boleh diterima. Dengan syarat ketika dia menyampaikan itu, dia telah balik. Itu yang kita telah bincangkan sebelum ini. Itu nak apa nama ni, sepintas lalu nak ingat kembali apa yang kita telah belajar sebelum ini, sebelum kita meneruskan hadis yang ke-78. Baik. Setelah jelas semua itu, sekarang ni kita akan mula baca hadis ni dan tengoklah huraian dan penjelasan tentangnya, insya-Allah. Imam Bukhari berkata, haddatsani Muhammad bin Yusuf, atau kita kata wabihi qala haddatsani Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Abu Mushir qala haddatsani Muhammad bin Harb qala haddatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' qala aqaltu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi'. Kita tak sebut dah semua sanad ni. Kalau nak baca pun boleh juga, tapi kalau nak ringkas kita kata begitulah. Imam Bukhari dengan sanadnya ni lah semua yang kita baca tadi. Meriwayatkan daripada, yakni sanad yang paling atas, sahabat lah, iaitu Mahmud bin Ar-Rabi'. Katanya, aku masih lagi ingat semburan air oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulutnya ke mukaku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Air itu diambil baginda daripada satu timba. Daripada satu timba. Ini cerita Mahmud bin Ar-Rabi'. Imam Bukhari nak ceritanya umur 5 tahun tu pun, kalau kanak-kanak tu cerdik, dia ingat dah cerita-cerita pada masa tu. Jika kemudiannya setelah dia balik dia ceritakan, boleh diterima. Boleh diterima. Itu nak ceritanya. Iaitu umur minima untuk tahammul hadis atau sama' hadis, dengar hadis, terima hadis daripada seseorang itu berapa? Kalau berdasarkan hadis ini, Imam Bukhari kata 5 tahun. Mungkin setengah-setengah kanak-kanak tu umur 9 tahun. Boleh jadi sekitar itulah. Kalau 5 tahun tu boleh dah. Ada bukti, ada dalil yang menunjukkan boleh, iaitu inilah hadis Mahmud bin Ar-Rabi'. Dia kata aku masih ingat. Mana dia ingat dengan baik. Semburan Nabi
sembunan air oleh Nabi SAW dengan mulutnya. Kan? Kadang-kadang kita nak bergurau tu, kita buang air dalam mulut, kita sembuh gitu. Gitu maksudnya. Itu Nabi bergurau dengan sahabat. Sahabat yang masih kanak-kanak. Kalau orang tua dia tak buat begitu. Maknanya Nabi SAW ni pandai menyesuaikan diri dengan segenap lapisan masyarakat. Dengan kanak-kanak, cara kanak-kanak. Dengan orang tua, cara orang tua. Dengan orang muda, cara orang muda. Jadi, sesuai dengan keadaan lah. Ini pun salah satu ciri guru yang istimewa lah. Sebab bukan semua guru boleh. Begitu kan? Ada juga guru dia hanya boleh dengan orang tua je. Kalau dengan orang tua boleh. Kadang-kadang tak boleh, sakit kepala. Ada setengah-setengah tu dia pandai dengan kanak-kanak. Dengan orang dewasa dia tak pandai. Untuk kelas 1 tadika bolehlah dia. Tapi kalau peringkat universiti tak boleh dia. Ada yang sesuai peringkat menengah, macam-macam lah. Begitu juga dalam pergaulan masyarakat, dalam pergaulan hidup. Ada orang yang boleh menyesuaikan dengan semua keadaan. Ada orang yang tidak boleh. Sama juga dengan penulisan. Ada juga orang yang boleh menulis. Dia tu tua, tapi dia tulis tu untuk budak-budak. Dia faham bahasa kanak-kanak tu. Dia boleh guna bahasa kanak-kanak. Dia boleh faham, boleh menyelami jiwa kanak-kanak. Macam dia tu budak. Pada ketika yang lain, dia tulis pula untuk orang yang cendekiawan lah. Boleh dia buat. Ada orang macam tu. Tapi tidak semua orang boleh begitu. Tidak semua orang. Kalau kita perhati-perhati kan, dia ada segelintir. Dan kalau boleh semua tu, hebatlah. Tapi kalau tak boleh semua pun, dalam keadaan sistem pengajian dan pembelajaran yang lengkap, memang dia ada dah, tak perlu dah. Kita nak mengajar yang bawah tu, kalau kita ni memang tak ada masa dah. Kena mengajar yang tinggi-tinggi, mengajar yang tinggi-tinggi lah. Walaupun mampu nak mengajar peringkat bawah pun tak perlu dah buang masa. Orang lain boleh mengajar tu. Yang tu. Jadi itu terpulang kepada masing-masing lah. Bergantung kepada keadaan dan pilihan seseorang itu. Contohnya, saya boleh bagi contoh lah. Kalau dalam dunia penulisan ni, yang saya tahulah, almarhum Syed Qutb. Syed Qutb, dia boleh. Bahasa kanak-kanak pun boleh. Dia sastrawan. Dah bahasa orang tua, orang dewasa, cendekiawan pun boleh. Kalau orang yang ada pengalaman baca bahasa Arab dah, Syed Qutb. Itu salah seorang. Ataupun Syekh Nadwi, Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Dia tu boleh bahasa kanak-kanak. Cuba tengok kitab dia Al-Qira'atul Rashidah. Itu kanak-kanak. Qisasun Nabiyyin, kanak-kanak. Kalau untuk cendekiawan pula, As-Sira' bainal Madiyah wal Islam misalnya. Madza khasira al-alam binhitatil muslimin. Kalau karangan dalam bahasa Arab ni, memang untuk cendekiawan. Bahasanya pun bahasa sesuai dengan orang-orang dewasa lah. Dia boleh. Tapi bukan semua orang boleh. Bukan semua orang boleh. Saya ada juga pengalaman baca buku bahasa Urdu. Sebab sebahagian daripada peserta kita ni, saya tahu ada ikut juga kelas bahasa Urdu tu. Ada seorang presiden, bekas presiden India, Dr. Zakir Naik. Bukan Zakir Naik, Zakir Hussain. Zakir Naik tu yang ni kan, Zakir Hussain. Dia tu pun boleh juga. Tulis untuk kanak-kanak, betul-betul jadi kanak-kanak. Dia bekas presiden India. Zakir Hussain nama dia. Kalau dia tulis buku untuk orang tua, buku Plato, Republik Plato, dia terjemah ke dalam bahasa Urdu. Dan macam-macam lagi buku dia tulis. Dia penulis yang terkenal. Maknanya kalau kita tengok tu, dia tulis macam-macam. Untuk buku kanak-kanak pun ada juga. Ini istimewa lah. Mana seorang pendidik, guru yang istimewa lah kalau mampu gitu. Jadi nak cerita, jadi sini Nabi SAW ni dia tak menulis. Dia tak ada menulis. Cuma
dia bergaul, cara dia mendidik tu cara macam mana? Hiduplah. Hidup. Tidak kata duduk dalam kelas mengajar kita, tidak. Pergi ke mana-mana, duduk buat sesuatu, itu pun jadi kelas dia di mana-mana. Jadi kalau dengan kanak-kanak kita tengok di sini, pandai dia ambil hati kanak-kanak tu, bergurau dengan kanak-kanak tu, dia sembur air dari mulut dia, air dia ambil daripada satu timba, sembur kepada budak tu. Dan budak tu ingat, sampai tua dia ingat. Mahmud bin Ar-Rabi' ni cerita setelah dia tua lah, setelah dia dewasa. Cerita peristiwa tu dia masih ingat lagi. Jadi begitulah manusia ni, kalau orang yang penting, orang yang istimewa, orang yang disebut-sebut, dia akan ingat lama peristiwa dengan orang tu. Itulah cerita. Baik. Aku masih lagi ingat semburan air oleh Nabi SAW dengan mulutnya ke mukaku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Yang Imam Bukharinya naknya, yang Imam Bukhari maksudkan dengan kemukakan hadis ini bahagian ini, berumur 5 tahun. Kerana 5 tahun tu boleh dah kita terima hadis seseorang itu. Ini bukan sahabat saja, orang lain, perawi-perawi lain yang datang kemudian. Jika dia terima sesuatu hadis itu ketika umur 5 tahun, tapi dia ingat dengan baik, boleh. Syaratnya dia kemukakan, dia sampaikan hadis itu setelah dia balik. Jadi dia cerita, air itu diambil daripada mana? Diambil daripada satu timba, kata dia. Baik, di sini kita ada nota 217. Walaupun hadis ini kelihatan seperti tiada apa-apa hukum yang dapat diambil daripadanya, namun sebenarnya terdapat banyak juga panduan dan pedoman untuk kita di dalamnya. Antaranya ialah, saya nak minta sesiapalah baca daripada peserta kita ni, ada peluang, bukan saya tidak nak sebelah pihak saja, ya. Ada peluang boleh baca, ya. Sesiapa nak baca silakan. Ni kesimpulan hadis yang dapat kita ambil daripada hadis ni, itu sepatutnya bila kita baca hadis, kita cuba mengambil sebanyak mungkin pengajaran ataupun mutiara daripada hadis itu. Begitulah hendaknya. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Saleh, saya baca. Waalaikumsalam. Saleh, sihat kan Saleh? Alhamdulillah, baik Maulana. Baca, silakan. Baik. Yang pertama, cara Rasulullah SAW mengajar sahabatnya yang masih kanak-kanak pada ketika itu ialah dengan cara bergurau senda dan bermain dengannya, bukan dengan menyebutkan hadis-hadis yang mengandungi falsafah yang tinggi dan perkataan-perkataan yang rumit. Yang kedua, cara mengajar seorang yang bijaksana mestilah bersesuaian dengan muridnya yang hendak diajarkan ilmu kepadanya. Yang ketiga, seorang ahli ilmu mestilah menarik perhatian kanak-kanak dan merapatkan lagi hubungannya dengannya melalui cara yang bersesuaian, supaya ia meninggalkan kesan kepadanya seperti minat kepada ilmu dan kagum dengan kemuliaan ahli ilmu. Ia akan mendorong seorang kanak-kanak untuk terus berusaha mendapatkan ilmu kerana keistimewaan ilmu itu sendiri. Ini satu perkara yang penting lah. Kalau kita sebagai ibu bapa, seeloknya ada peluang bertemu dengan ahli ilmu, orang-orang yang hebat tu. Bagus. Sebab kanak-kanak ni dia ingat lama. Saya sendiri sebagai contohnya. Saya masih ingat lagi bertemu dengan Syekh Zakaria. Syekh Zakaria, ulama hadis terkenal tu. Pengarang Aujazul Masalik, Al-Abwab At-Tarajim, Sahih Bukhari. Saya bertemu semasa saya kanak-kanak. Jadi kita ingat lama. Kita ingat macam mana dia tanya kita, macam mana dia pegang kepala kita, dia sapu kepala kita, ingat. Itu kanak-kanak ni jangan dia begitu. Dan benda-benda ni membawa keberkatan juga dalam kehidupan. Dia meninggalkan kesan yang mendalam, meninggalkan kesan. Budak-budak tu bila tengok masa saya pergi tu, ramai orang nak bertemu dengan dia. Sampai beratur-ratur nak pergi bertemu dengan dia. Dia duduk begitu, yang bersandar gitu duduk. Jadi saya masih nampak lagi
Saya ketika tu dah lebih daripada Mahmud bin Ar-Rabi'. Ni Mahmud bin Ar-Rabi' ni 5 tahun pun dia ingat. Saya pada masa tu sekitar umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Ingat. Dia batal panjang ni kan. Batal ni dia bersandar. Sebab dia tak boleh berjalan lah pada masa tu. Nak berjalan pun naik kerusi roda. Kerusi roda pada masa tu. Jadi kita ingat semua tu suasana tu nampak. Bila nampak hebat tu kan nampak dia memberi kesan kepada kanak-kanak. Yang saya sebut tu pengalaman saya sendiri. Orang lain pun saya rasanya begitu, seeloknya begitulah. Dibawa ke majlis ilmu, bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang terkenal. Mudah-mudahan kalau dapat doa dia, kalau Allah SWT nak makbul, berkat dapatlah kelebihan itu. Dapat kelebihan itu. Gitu. Macam saya tu sebab saya masa tu kan budaknya orang Malaysia ni tak ada orang lain. Jadi bila dia tengok kagum lah. Begitu jauh mari. Dia suka menarik perhatian dia. Jadi begitulah hendaknya orang lain pun buat begitulah. Seeloknya. Ikut cara Nabi SAW. Nabi SAW pun nak ini peristiwa begini dan dia, pada ketika yang lain orang bawa kepada dia. Anak-anak tu. Anak yang masih kecil lagi minta tahnik. Kalau tidak tahnik pun yang lain-lain lagi banyak lagi. Peristiwa-peristiwa lain. Ketika masih kanak-kanak tu Nabi bila orang bawa dekat dia letak di dalam haribaan dia sampai kanak-kanak tu kencing di atas dia pun ada macam-macam cerita. Itulah Nabi SAW. Baik. Teruskan baca lagi Saleh. Yang keempat, setiap yang dilakukan oleh ahli ilmu kepada seorang kanak-kanak akan menjadi kenangan yang manis untuknya. Yang kelima, apabila sudah sampai waktunya, barulah diberikan ilmu yang lebih tinggi dan bersesuaian dengan kemampuan seorang pelajar. Yang keenam, semburan air Rasulullah SAW juga dianggap sebagai satu keberkatan dan tuah kepada Mahmud bin Ar-Rabi'. Dan yang ketujuh, kepentingan kanak-kanak bergaul dengan ahli ilmu dan mereka juga tidak diabaikan daripada mendapat ilmu, keberkatan dan kemesraan dalam suasana yang sesuai dengan mereka. Begitulah hendaknya sepatutnya begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita sepatutnya belajarlah daripada macam mana Nabi bergaul dengan kanak-kanak, macam mana Nabi menyampaikan ilmu dia kepada kanak-kanak. Begitu cara. Secara tidak langsung gitu, secara bergurau gitu. Dan itu sudah memadai. Jadi Mahmud bin Ar-Rabi' bila dia sudah dewasa, cerita itulah kenangan dia. Cerita tu. Orang pun nak tahu pengalaman dia dengan Nabi SAW tu. Saya masih ingat lagi ayah saya sebut. Dia kata dia semasa dia kanak-kanak, dia ingat lagi Tok Kenali. Dia ingat. Tok Kenali mari ke kampung kita ni. Dia mari dia bertemu dengan Haji Awan, kata dia tu pada masa tu. Dia ingat, dia kata dibawakan kepada Tok Kenali kelapa muda ni. Dihidangkan kepada dia dan dia minum. Jadi orang ramai duduk tengok dia. Termasuklah ayah saya. Jadi dia kata dia ingat lagi peristiwa. Jadi benda-benda begini kan ada saja setiap zaman. Di tempat masing-masing. Apa yang Imam Bukhari nak sesuai dengan tajuk dia ni, iaitu umur minimum. Seseorang itu hadisnya dapat diterima ketika mana dia terima. Itu soalannya. Jawabnya kalau berdasarkan hadis ini 5 tahun. Kalau budak tu pada ketika 5 tahun tu dia sudah mengerti, sudah faham apa benda yang orang cakap tu dia ingat dengan baik. Dengan syarat dia ingatlah. Kalau dia tak ingat tak boleh lah. Macam tadi dia tak ada menyampaikan apa-apa hadis apa, dia cuma cerita peristiwa gitu je. Jadi peristiwa yang dia cerita oleh dia tu kita boleh pakai, boleh terima. Sekadar itu. Sesuai dengan dia. Kita bukan ambil hadis yang dia terima pada masa kanak-kanak tu, hadis yang romek-romek. Tidak. Itu sepatutnya kita menerimanya daripada orang tua, orang dewasa sebab dia lebih faham.
kalau guna bahasa dalam majlis ilmu ke, yang ramai orang tua ada, itu kita tak boleh utamakan kanak-kanak lah. Mungkin dia tak faham, orang cerita benda lain, dia faham benda lain. Mungkin sekadar dengar tu dia dengar lah, tapi dia tak faham. Orang cakap bahasa kiasan ke, dia tak faham. Boleh jadi. Bukan benda-benda begitu. Kalau sekadar benda-benda macam tadi, boleh diterima dah. Sekadar itu boleh diterima. Itu Imam Bukhari nak cerita. Tidak kata seperti setengah-setengah ulama seperti yang kita dah bincangkan sebelum ini, kena 15 tahun baru boleh. Kalau dia terima hadis tu ketika umur 15 tahun atau dekat-dekat dengan itu, 14 tahun baru boleh. Sebelum itu tak boleh. Jadi ada juga yang berpendapat begitu, tapi bagi Imam Bukhari tidak begitulah. Bila Imam Bukhari bawa hadis Mahmud bin Ar-Rabi' ini, nak cerita pilihan dia lah. Walau bagaimanapun, tidaklah Imam Bukhari nak kata semua jenis hadis daripada kanak-kanak umur 5 tahun boleh diterima, tidak. Sekadar peristiwa macam tadi boleh. Peristiwa macam tadi. Dan sahabat-sahabat seperti ini dipanggil sahabat kecil. Inilah orang panggil sahabat kecil, sigharus sahabah. Ibnu Abbas, cucu Nabi SAW, Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein. Ini semua sighar as-sahabah, sahabat-sahabat kecil. Sahabat kecil ni maksudnya ketika Nabi ada, dia masih belum baligh. Itu sahabat kecil lah tu. Setengah-setengah tu mentakrifnya dengan mengatakan sahabat-sahabat yang tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang besar-besar. Itu sahabat kecil. Ada juga yang kata begitu, macam-macam pendapat lah. Tetapi yang lebih masyhurnya tadilah, kalau tengok dari sudut umur, ia belum balik lagi pada ketika bersama Nabi. Itu sahabat ini, sebab sahabat-sahabat kecil ni macam Ibnu Abbas sekalipun, dia yang secara langsung dia dengar daripada Nabi SAW tu tak banyak. Yang kebanyakannya riwayat dia tu dia dengar melalui sahabat lain. Itu kebanyakannya. Macam Ibnu Abbas sekalipun. Sehingga setengah-setengah ulama mengatakan Ibnu Abbas itu yang dia dengar secara langsung daripada Nabi SAW hanya 4 hadis sahaja. Bukan banyak. Paling banyak pun tak sampai 20. Pendapat ulama yang mengatakan dia dengar secara langsung tak sampai 20. Paling banyak pun. Bahkan paling sedikit ada yang menyebutkan 4 sahaja. Maknanya yang lain-lain itu yang dia ambil daripada sahabat yang lain. Cuma dia tidak sebut sahabat itu. Dia terus kata Nabi bersabda begini-begini, Nabi buat begini-begini. Dan itu riwayat yang seperti itu tanpa menyebut nama sahabat seperti itu dipanggil riwayat mursal. Riwayat mursal. Dan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama hadis ke ulama apakah bidangnya, mereka semua menerima riwayat mursal sahabi. Kalau sahabat riwayatkan daripada Nabi terus, padahal dia tidak menerimanya secara langsung. Dia ambil daripada sahabat lain, dia tak sebut nama sahabat tu, boleh kita terima. Tak perlu kita persoal. Dia ambil daripada sahabat mana? Tak perlu. Tapi kalau dibawa daripada sahabat, ini kaedah perawi-perawi ni. Dibawa daripada sahabat, mesti kita kena cek. Tak boleh. Kita kena tahu. Selagi tak tahu, akan dianggap putus sanad. Dan sanad itu dhaif. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya begitu. Tapi kalau sahabat tak sebut nama sahabat tempat ambilannya, itu tak jadi masalah. Tidak menyebabkan hadis itu dianggap dhaif. Gitu ya. Itu kena jelas tu. Itu kaedah. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada tajuk seterusnya. Iaitu bab yang ke-19. Di bawahnya ada satu saja hadis. Ini hadis yang ke-79. Hadis ini sebenarnya kita telah bertemu dah di bawah bab ke-16. Walaupun ada perbezaan lah di sana sini pada lafaz dan sanadnya itu. Tetapi secara keseluruhannya cerita ni sudah pun kita bertemu. Iaitu hadis inilah Nabi Musa mengembara
bersama muridnya untuk pergi mencari orang yang Allah SWT kata lebih hebat lagi, ada ilmu daripada dia. Itulah Khadir itu, Abduna Khadir. Baiklah, kita akan baca tajuk bab ini dan bincangkannya bersama-sama dengan hadis di bawahnya, insyaAllah. Babul khuruj fi talabil ilm. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Jadi yang dalam kurungan tu ayat Quran. فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. Itulah satu hadis di bawah bab ke-19 ini. Satu saja hadisnya. Imam Bukhari cara dia begitulah, dia tidak banyak hadis. Macam hadis sebelum ni, bab sebelum ni hanya ada 2 hadis saja, pendek-pendek. Itu cara dia. Walau bagaimanapun dia selalu mengulangkan sesuatu hadis itu. Seperti hadis ni banyak kali diulangnya dalam Sahih Bukhari. Dengan tujuan-tujuan yang berlainan. Baik, bab 19. Keluar untuk menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah telah merentasi perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah bin Unais kerana satu hadis sahaja. Satu hadis sahaja. Jadi untuk dapat satu hadis tu dia berjalan sebulan. Begitu bersungguhnya untuk menuntut ilmu ni. Baik, lepas tu ni hadisnya kita dah baca tadi, kita tengok terjemahan pula. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibnu Abbas bahawa beliau, yakni Ibnu Abbas, bertengkar dengan Hur bin Qais. Biasanya saya buat gini, Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari, berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya lalu berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa, orang yang Musa meminta petunjuk jalan untuk menemuinya. Adakah engkau ada mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya Musa. Dia bertanya, yakni bertanya Musa lah, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami, Khadir. Musa pun meminta petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan sebagai tanda. Dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula. Yakni ke tempat hilangnya ikan itu. Kerana engkau akan menemuinya, yakni Khadir di sana. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelongsur ke dalam laut. Murid Musa, yakni Yusha' pula berkata kepadanya, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa ikan itu, yakni lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa, yakni menceritakan tentang ikan itu, melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik, mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. Inilah hadis di bawah tajuk bab yang ke-19. Terlebih dahulu kita tengok balik tajuk bab ni untuk melihat apa maksud Imam Bukhari di sebalik mengadakan tajuk bab ini. Bab keluar untuk menuntut ilmu. Al-khuruj fi talabil ilm. Keluar, disebut gitu ya, keluar. Keluar dari mana? Dari rumah mungkin, dari negeri mungkin, dari negara mungkin, keluar negara. Boleh jadi semua tu. Bila kata nak menuntut ilmu, keluar. Keluar dari mana? Keluar dari rumah lah. Gitu. Paling tidaknya keluar dari rumah. Kena keluar rumah juga. saya ingat Darul Kausar ni sebelum ada dulu, sebelum ada bangunannya apa semua, saya menyewa dekat di sebelah rumah saya ni, saya sewa rumah-rumah ni jadikan kelas. Sebab itu ramailah juga yang mari belajarnya. Jadi anak saya nya belajar situ lah juga. Tapi kena keluar juga rumah walaupun dekat pun. Kena keluar juga. Tidak kata belajar dalam rumah saja, tidak. Padahal boleh belajar dalam rumah pun, tapi dah nak mengajar orang lain juga, pergilah kelas. Jadi kelas tu tak jauh, jalan kaki, di sebelah rumah. Ada kalanya, itu orang panggil belajar juga, keluar dah tu. Keluar. Imam Bukhari sebut gitu. Dia tak sebut keluar dari rumah, keluar dari negeri, keluar dari negara, tanah air, tak sebut. Keluar saja. Cara dia. Itu benda yang kena perhati bila kita baca Sahih Bukhari. Keluar tu tujuannya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Di mana? Tak sebut. Seberang laut ke tidak seberang laut ke? Tak sebut. Naik apa? Tak kira. Tak sebut. Itu tidak penting. Yang pentingnya maksud keluar itu ialah untuk menuntut ilmu. Baik, kita tengok di sini. Kita ada nota 218. Siapa nak baca sini? Silakan. Saya baca Maulana. Nota ada tu kan? Nota ada kan? Ada. Okey. Kalau tak ada, tengok di sini. Tengok di sini. Tapi dah bagi, dah sepatutnya dapatlah semua kan. Silakan. Siapa nak baca tadi? Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Akhi Ruslan. Silakan. Nota 218. Tajuk bab ini berbeza daripada tajuk bab ke-16 yang bercerita tentang keluarnya Nabi Musa alaihi salam untuk menuntut ilmu hingga menyeberangi laut.
Di sini pula disebutkan keluar sahaja secara mutlak, umum, tanpa menyebutkan dekat atau jauh, dengan merentasi laut atau tidak, dan secara bersendirian atau berkumpulan. Yang difokuskan hanyalah bahagian keluar untuk mencari ilmu semata-mata. Teruskan. Al-Aini berkata, Imam Bukhari menyebutkan secara mutlak, umum, keluar untuk menuntut ilmu supaya ia dapat merangkumi kedua-dua bentuk perjalanan menuntut ilmu melalui lautan dan daratan. Itu kata Al-Aini. Jadi Imam Bukhari ini sebut secara umum. Keluar dari mana dia tak sebut? Untuk menuntut ilmu, bersendirian seorang diri ke, atau 2-3 orang ke, atau macam mana, dengan menyeberangi laut ke ataupun tidak, dia tak sebut di sini. Padahal hadis sama juga, hadis inilah dulu di sana nak ceritanya kalau belajar ni sampai ke seberang laut pun boleh. Contohnya Nabi Musa telah pergi ke seberang laut dalam dia mencari Khadir itu. Bersama-sama Khadir itu dia pergi ke seberang laut. Itu maknanya, itu tajuk dulu 16. Ni bila dia kata keluar ni secara umum, mungkin melalui laut, melalui udara sekarang ni, zaman dulu tak ada, mungkin. Atau dengan berjalan kaki, dengan berkenderaan, kenderaan tu macam-macam, tak kira. Yang pentingnya maksudnya itu untuk menuntut ilmu. Jadi Al-Aini kata Imam Bukhari sebut secara umum begini supaya dapat merangkumi kedua-dua bentuk. Dia nak ceritanya kalau zaman dahulu perjalanan di daratan atau di lautan. Makna ilmu ni kalau perlu ke seberang laut sekalipun kena pergi. Kalau tidak seberang laut pun pergi juga. Ilmu ni suatu yang istimewa, yang sangat bernilai, kena cari. Itu maksudnya. Ini Al-Aini ni pensyarah Bukhari lah. Ni contoh, ni kitab Al-Aini, Umdatul Qari. Ni Umdatul Qari ni. Ni Umdatul Qari. Dalam ni lah dia sebut tu. Ni Umdatul Qari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Ni Syekh Al-Imam Al-Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini. Terkenal dengan Al-Aini. Meninggal dunia pada tahun 855. Pada abad ke-9 Hijrah dia. Jadi Al-Aini ni syarah Sahih Bukhari. Babul khuruj fi talab al-ilm. Ay hadha babun fi bayan al-khuruj li ajli talab al-ilm. Wa atlaq al-khuruj. Dia sebut secara mutlak khuruj. Liyashmal safar al-bahr wal-bar. Supaya dapat merangkumi perjalanan di lautan dan juga di daratan. Maknanya tak kira lah, boleh semua tu. Itu tujuannya. Kalau kita mengambil kira perjalanan Nabi Musa tu di daratan pun ada, di lautan pun ada. Dia nak cerita di sini tak kisah. Kalau sampai ke seberang laut pun kena pergi. Sebab ilmu itu suatu yang sangat berharga. Bukti berharganya seorang Nabi bila dikatakan ada lagi orang lain yang lebih hebat ilmunya daripada kamu. Walaupun maksud hebat ilmu tu sudut lain. Tetapi Allah SWT tak sebut sudut mana-mana tu. Cuma ilmu ni luas kan. Nabi Musa maksudkan bila orang umat dia tanya tu ada ke orang yang lebih alim daripada dia? Tak ada, tu maksudnya ilmu syariat. Ilmu syariat. Syariat tak adalah mengatasi dia sebab dia Nabi kepada kaum dia. Jadi betul dia jawab tu. Cumanya Allah SWT tak berkenan lagi. Sebab dia orang besar kan. Macam tu pun kena berlapis sikit bercakap tu. Kena berlapis sikit bercakap tu. Itu maksudnya. Jadi Allah SWT nak begitu. Lalulah dia sebut ada orang lain. Bila disebut begitu Nabi Musa nak bertemu. Itu seorang Nabi tu. Ilmunya tak kira lah, melaut lah. Tapi nak cari lagi bila dikatakan ada ilmu lain. Padahal ilmu tu bukanlah satu ilmu yang wajib diketahui pun. Nak ceritanya ilmu ni sama ada ilmu fardu ain ke atau tidak fardu ain ke, semuanya patut dicari, dituntut. Dan kalau kena pergi keluar negara pun patut pergi. Itu maksudnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa.
Jadi kita kena tanyalah diri kita, kita ni siapa? Nak bandingkan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tu pergi, jadi kita ni lebih-lebih lagi lah. Benarnya. Nak belajar ilmu apa pun tak kira. Jadi yang Nabi Musa pergi tu, rupanya pergi-pergi tu bukan nak belajar ilmu syariat pun. Bukan ilmu tentang halal haram. Rupanya nak cerita ni apa yang berlaku, rahsia yang berlaku di alam semesta ni. Itu cerita ni. Maknanya lebih sesuai, lebih dekat dengan ilmu-ilmu lain lah. Ilmu tentang apa nama ni, alam tabi'i, ilmu sains, ilmu apa, ilmu tu, macam tu. Ni ada isyarat makna bolehlah pergi belajar. Patut pergi belajar juga. Ilmu apa? Bukan ilmu agama saja. Kalau ilmu agama ni maksudnya ilmu syariat lah. Ni Nabi Musa pergi tu rupanya bukan ilmu syariat tu. Kalau nak kira dari segi syariat, Nabi Musa boleh tegur dia. Nabi Musa tegur dia, tu salah tu. Begini-begini. Seperti kita telah bertemu dah hadis tu kan sebelum ni. Begitulah. Baik. Ini Al-Aini. Jadi Al-Aini ni siapa? Dia ni biras. Biras kepada Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar tu, biras ni maknanya isteri masing-masing tu adik-beradik. Mana bertua sangat lah orang tua tu. Dapat menantu dua-duanya pensyarah Bukhari yang terkenal. Sampai sekarang ni. Kalau disebut selepas Fathul Bari, Umdatul Qari. Kedua-duanya hebat. Ini dalam Umdatul Qari dia sebut begitu. Teruskan tadi, Akhir Ruslan, baca lagi, teruskan. Tajuk bab ke-17 sebelum ini menceritakan bagaimana Ibnu Abbas telah mendapat doa Rasulullah SAW dan menjadi seorang ilmuwan luar biasa. Demi mengingatkan pembaca bahawa ilmu tidak diperolehi semata-mata dengan doa, Imam Bukhari mengadakan bab ini pula untuk memberitahu bahawa ilmu tidak akan datang tanpa usaha dan seseorang yang ingin mencari ilmu perlu mengambil langkah pertama untuk keluar daripada zon selesanya tanpa mengambil kira dekat atau jauh tempat mencari ilmu itu. Walaupun ilmu yang dicari adalah lebih daripada ilmu fardu ain, dalam keadaan tempat sendiri sudah merupakan pusat ilmu, tidak ada keperluan lagi ke luar negara untuk menuntut ilmu. Imam Malik sebagai contohnya tidak pernah bermusafir keluar Madinah untuk menimba ilmu kerana pada zamannya itu Madinahlah pusat ilmu. Jadi di sini oleh kerana Imam Bukhari buat bab kan sebelum ni, Ibnu Abbas tu dapat doa Allahumma allimhul kitab. Takut-takutlah kita kata mungkin ada orang berkata jadi kita nanti dapat doa sesiapa lah, berkat mudah-mudahan dapat ilmu mudah lah, ilmu laduni dapat kononnya. Imam Bukhari dengan mengadakan bab ni dia nak cerita jangan begitu, jangan duduk bergantung begitu mengharapkan doa yang tak tahu entah di mana tu, doa kita sendiri ke atau doa orang lain. Kau tak kira, jangan bergantung begitu, kena ada usaha. Tengok Nabi Musa, dia tidak berdoa saja, dia pergi mengembara, berjalan begitu jauh. Au amdhiya huqubah, dia kata. Atau kalau terpaksa bertahun-tahun pun berjalan aku tak kira. Berjalan tu makan tahun pun aku tak kira. Aku dah bertekad nak pergi cari ilmu. Itu Imam Bukhari nak, itu cara Imam Bukhari itu kena faham. Cara Imam Bukhari susun kitab dia ni begitu. Dia akan jaga. Takut-takut keliru orang bergantung kepada doa semata-mata. Dia buat pula bab ni. Jadi bab ni sebenarnya nak menghilangkan kekeliruan. Mana orang yang malas sebenarnya, orang yang tak sedar tu. Kalau dia hanya bergantung dengan mimpi, dengan doa, orang tu orang mengharapkan ilmu laduni, itu orang yang tak sedar kenyataan hidup. Sedangkan kenyataan hidup dia kena ada usaha. Kena keluar daripada zon selesa dia. Begitulah. Zaman sekarang ni kan. Kalau zaman sekarang ni banyak dah selesa tu nak banding dengan zaman dulu. Itu pun mana kena susah juga. Tak sama juga mungkin dengan rumah kita lah. Terutamanya makan minum apa. Kalau pergi keluar negara tu cuaca apa semua tu dah berubah, dah tak sama dengan tempat kita.
Masyarakat tu pergaulannya, cara dia pun berbeza dah, ada resam dia, budaya dia dengan tempat kita. Jadi banyak perkara kena hadap. Itu semua susah tu semua tu. Walaupun begitu kena ingat, ilmu ni kena usaha, kena cari. Orang-orang yang dapat ilmu yang hebat-hebat tu tak berhenti tu. Tak berhenti. Baca, belajar. Baca tu sebenarnya belajar lah. Buka buku itu, buka buku ini. Belajar dah tu sebenarnya, menghadap guru dah tu. Tak perlulah menghadap guru setiap panjang masa. Baca kitab tu sebenarnya kepada orang yang sudah pandai, menghadap dah tu. Kena faham begitu. Sebab itu kita kena ada kemampuan tu untuk baca kitab. Maka sampai bila-bila kita akan boleh menghadap guru kita. Yang 1000 tahun lebih dah mati pun kita boleh lagi menghadap dia. Itu kelebihan bila kita alim, pandai. Jadi tak ada hujungnya lah menuntut ilmu tu. Saya anggap begitu. Setiap kali saya baca, saya anggap saya penuntut ilmu. Saya belajar. Saya nak tambah ilmu saya. Mungkin akan ada yang saya bertemu yang saya tak tahu lagi. Ataupun saya tahu dan lebih mengemaskan lagi ilmu yang sudah ada. Dia kena begitu. Kena usaha. Tak ada orang tak boleh tanpa usaha. Begitu. Dia kena ada usaha juga sedikit sebanyak. Kalau katakanlah Allah SWT nak bagi kepada satu orang tu, dia kena usaha juga. Dulu. Seperti Nabi SAW tu, mukjizat dia tu kan. Nak nyata mukjizat tu, dia kena ada benda dulu. Misalnya air, ada air sedikit, tak apa dah. Air di bawah saja bekas tu, tak apa dah. Tapi yang penting kena ada juga. Kena cari air sikit. Lepas tu baru dia letak tangan dia dalam tu. Dia kena ada alat dia dulu. Persediaan dia. Dia tidak kata tiba-tiba air tu keluar daripada jari dia tiba-tiba gitu. Tidak. Dia ada semua guna alat. Nabi Musa tongkat dia tu, ada tongkat dia. Kena ada tongkat dia dulu. Jadi sama juga dengan kita sekarang ni. Baik. Jadi kalau di tempat sendiri sudah merupakan pusat ilmu, tak perlu dah pergi ke tempat lain. Terutamanya kalau diketahui tempat kita tu memang masyhur, orang lain pun mari tempat kita. Kenapa nak pergi cari tempat lainnya? Saya sendiri ada pengalaman benda macam ni. Kadang-kadang orang tak faham kan. Ada orang pernah bertemu dengan saya. Dia nak hantar anak dia ke Pakistan sebab dia tahu saya belajar sana. Saya tidak setuju. Saya cerita tu kan. Saya kata kalau bagi saya tak perlu sekarang ni. Sebab itu kita kena dengar pendapat orang, kena dengar. Kalau tidak, dia jadi buang masa. Rugi. Tak kena gaya. Sebab itu kena tengok keadaan. Betul belajar ni kena keluar. Tapi keluar mana? Keluar sebelah rumah kita, depan rumah kita. Kalau sudah ada, cukup dah. Kalau di lain tidak lebih baik. Jadi orang yang tanya saya tadi, dia nak hantar anak dia pergi menghafal Quran. Saya kata sekarang ni banyak dah tempat kita ni menghafal Quran. Tak perlu. Zaman saya dulu, saya pergi menghafal Quran, betul masa tu tak ada lagi. Saya kata begitu. Dia kata, lain tak sama tempat kita ni dengan tempat orang. Kita tengok rupa dia tu pun dah menarik. Dengan janggutnya, dengan pakaian putihnya semuanya. Dia duduk bayangkan begitu. Dia duduk bayangkan begitu. Tempat kita kan, nak cari janggut, nak lawan dengan orang Pakistan, mana boleh. Janggut ada jemput gitu je di dagu. Mana boleh nak lawan dengan janggut demo tu. Demo tu lebat janggut dia. Dia kira situ. Saya pun dalam hati saya kata, silap teruk dia ni. Saya kata tidak begitu. Jangan kira begitu. Bagi saya, berdasarkan pengalaman saya, tempat kita ni sekarang lebih baik. Walaupun orang kita tidak nampak hebat begitu pun, dari segi bacaannya orang kita tu lidah dia lebih baik. Nak banding dengan guru-guru di sana. Saya cerita tu kan. Tapi kemudiannya saya dapat tahu dia hantar juga anak dia. Terpulang lah. Saya pun tak tahulah cerita anak dia tu habis cerita begitulah. Tapi bagi saya tak kena begitu. Sebab apa? Bila kita hantar untuk hafal Quran, lama dah ambil masa situ. Mungkin anak kita dah jemu dah pula nak belajar di sana.
Yang sepatut dia ambil di sana benda lain. Sekarang ni, kalau sekadar nak hafal Quran tempat kita pun boleh. Kalau nak pergi cari benda lain. Itu saya setuju. Jangan buat masa begitu. Sebab budak-budak ni kalau dia pergi satu tempat lama sangat, dia jadi jemu. Jadi apa yang sepatutnya kita ambil di sana, kita tak ambil. Yang kita ambil, apa yang ada di depan rumah kita. Itu rugi macam tu. Cuba tengok Imam Malik, tak keluar daripada Madinah. Sebab apa? Sebab memang Madinah pada ketika itu pusat ilmu. Untuk apa dia pergi ke lain? Orang lain pun mari ke situ. Dia kena fikir gitu. Saya minta lah, sebab saya ada pengalaman benda-benda begini. Jadi sahabat-sahabat kita, peserta-peserta sekalian, baik lelaki maupun perempuan, kena perhati benda ni. Kena perhati benda ni. Bukan saya tak suka pergi keluar negara, tidak. Tapi benda-benda kena tengok. Kena tengok. Benda tu tempat kita ada ke tak ada. Kalau ada, tak perlu. Tak perlu. Saya boleh cerita lah. Misalnya, kalau bab Nahu, Indonesia dengan Malaysia bagus, cukup bagus. Kalau bab Nahu, Arab, bahasa Arab, itu tak payah pergi Pakistan, tak payah pergi India. Kita dapat menguasai Nahu tu dengan baik dari sini. Tetapi Nahu sajalah. Saya tahu. Dari segi bahasa, penguasaan bahasa sastra apa, tidak. Tak boleh. Nahu saja. Sebab tu orang kita memang Nahu cekap. Orang baca dia boleh tahu salah tak salah. Tapi kalau dia nak menulis tak boleh. Itu masalah. Tak seimbang pula ilmu. Itu jelas. Kalau bahagian sastra, bahagian itu memang tak boleh lawan dia lah. Apalagi kalau hadis, kalau tafsir apa tu memanglah. Tapi kalau hafal Quran ni tak perlu. Sekarang ni tak perlu bagi saya. Tempat kita lebih baik lagi. Saya cerita tu kan. Bahkan saya pergi hafal Quran di sana sebenarnya semata-mata hafal Quran. Dari segi tajwid apa semua, ayah dan mak saya pula yang tegur saya. Bila balik, tak kena dia kata macam-macam tu. Kita diajar gitu. Sebab tu saya kata tidak lebih baik. Jangan tengok dijangguk saja. Silap tu macam tu. Tengok dijangguk. Tak kena macam tu. Kalau tak ada lain cerita lah. Tapi kena baiki lah. Itu masalahnya, kena baiki. Kalau sana dia menghafal Quran, dia hafal saja. Tajwid apa semua, qiraat tu dia kelas lain pula. Lepas hafal Quran barulah masuk kelas tu. Macam kita di sini lebih baik dia. Tu ajar tu dia betul tu. Yang betul tu. Dia tidak kira nak hafal laju saja baca, tidak. Baca tu pun dengan tertib tu. Itu lebih istimewa tempat kita. Baik. Jadi Imam Malik tak pergi ke mana-mana. Dia belajar di Madinah saja. Sebab Madinah pusat ilmu. Baik. Teruskan apa ni? Akhir Ruslan, teruskan Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Umrah di bawah babus safaru qit'atan minal azabi. Gini, babun as-safaru qit'atun minal azab. Gitu begitu baca. Babun as-safaru qit'atun minal azabi. Telah mengemukakan satu riwayat, kata beliau. Qala hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu fa idza qada nahmatahu min wajhihi falyu'ajjal ila ahlihi. Falyu'ajjil ila ahlihi. Teruskan. Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perjalanan merupakan satu bentuk siksaan azab juga. Ia menghalang kamu daripada tidur dan makan dengan selesa. Apabila seseorang telah selesai menunaikan hajat daripada perjalanannya, hendaklah ia bersegera kembali kepada ahli keluarganya. Berdasarkan umum hadis ini, menuntut ilmu juga hendaknya dilakukan secepat yang boleh dengan penuh kesungguhan.
kemudian segera kembali ke tanah air untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Tetapi apabila dilihat kepada sudut yang lain pula, perjalanan untuk menuntut ilmu itu tidaklah sama dengan perjalanan untuk tujuan-tujuan yang lain. Menuntut ilmu memerlukan masa yang lebih lama. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, nampak macam Nabi SAW menyuruh kita supaya cepat-cepat balik. Sebab perjalanan itu, ni umum. Kalau kita tengok umum hadis ni. Ini kita terima hadis ni maksudnya untuk tujuan yang lain. Kalau tujuan yang perlukan masa, mengambil masa yang lama kena terima lah. Belajar ni tak boleh sehari dua, bukan seminggu dua. Bila pergi keluar negara tu lama, bertahun-tahun. Jadi kena terima lah tu. Jadi itu tak termasuk dalam umum hadis ini. Hadis ini maksudnya kerja-kerja lain lah. Kerja-kerja lain. Kita terima begitu. Jangan dipakai umum hadis ini. Kalau pakai umum ni tak lama, sedangkan ilmu ni perlu lama. Tuli zaman. Imam Syafi'i kata tuli zaman. Syarat nak dapat ilmu kan 6 perkara bagi Imam Syafi'i. Zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. 6 perkara kata. Tuli zaman ya akhir, lama masa. Bukan sehari dua boleh dah nak mengajar. Jangan begitu. Perlu masa lama juga. Teruskan di sini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam yang begitu tinggi dalam mencari ilmu. Baginda bersedia menempuh perjalanan yang jauh kerananya meskipun terpaksa mengambil masa bertahun-tahun lamanya. Wa idh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, yang bermaksud dan ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku akan berjalan terus selama bertahun-tahun. Al-Kahfi ayat 60. Jadi ayat ini menunjukkan ilmu tu perlu kepada masa yang lama. Nabi Musa pun kata kalau aku perlu bertahun-tahun pun aku tak kisah. Aku akan pergi juga untuk menuntut ilmu. Ini ayat ini macam kita kata mengkhususkan umum hadis ni lah. Hadis ni menunjukkan kena cepat-cepat balik. Bila selesai. Masalahnya nak selesai dapat ilmu tu dia perlu masa. Dia tidak selesai dalam masa seminggu dua. Mungkin ada lah setengah-setengah ilmu tu seminggu dua boleh. Tapi kalau ilmu yang luas tak boleh. Dia perlu masa lebih lama. Jadi cuba tengok. Nabi Musa sendiri pun kata bertahun-tahun. Kalau aku terpaksa bertahun-tahun pun tak kisah. Aku akan pergi juga. Ini menunjukkan bab ilmu lain. Mungkin ada juga bidang-bidang lain yang sama seperti itu. Tak kira lah, tengoklah. Tengok keadaan. Sebab apa? Sebab perjalanan itu satu bentuk siksaan ataupun azab juga sebenarnya. Bila kita duduk di tempat orang. Makan minum tu tak sama seperti di rumah lah. Tak sama seperti di rumah. Kalau boleh balik cepat, itulah yang terbaik. Terutamanya orang yang sudah ada anak isteri, keluarga, ya, begitulah. Dalam bab menuntut ilmu pula begini. Sebab itu kalau sudah ada keluarga ni agak susah lah nak belajar lama. Akan terganggu lah biasanya. Baik. Habis di situ kita tengok pula ini nota 219. Baik. Jabir bin Abdullah telah merentasi perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah bin Unais kerana satu hadis sahaja.
kerana satu hadis sahaja. Saya tambahkan sahaja di sini, sahaja ni sebab begini, dalam hadis ni kita tengok dalam tajuk bab fi hadithin wahid. Imam Bukhari sebut wahid di sini. Wahid itu mana satu hadis, satu hadis. Mungkin gitu saja orang kata. Tidak. Kalau sekadar untuk nak menceritakan satu hadis tanpa wahid ini sudah boleh dah. Fi hadithin. Sebab itu mufrad, makna satu hadis. Dah boleh dah. Bila dia sebut wahidin itu maksudnya dia nak takkid. Bila takkid adalah makna sahaja tu. Sepatutnya. Tapi oleh kerana pada lafaznya tak ada, saya letaklah dalam kurungan. Baik, untuk menemui Abdullah bin Unais. Siapa Abdullah bin Unais ini? Ni siapa? Abdullah bin Unais ni Jabir bin Abdullah berjalan selama sebulan perjalanan untuk bertemu dengan dia. Nak dapat satu hadis saja. Siapa dia ni? Baik, ada sesiapa pula yang lain lah. Orang lain pula, siapa nak baca di sini? Silakan. Baca Maulana. Siapa ni? Siapa? Abdul Basir. Abdul Basir dari Subang. Ya, Maulana. Ya. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah Maulana. Sila baca ni. Nota 219. Beliau ialah Abdullah bin Unais Al-Juhani, sekutu Puan Ansar. Abu Yahya adalah kunyahnya. Abdullah telah turut serta dalam perjanjian Aqabah kedua bersama 70 orang Ansar. Beliau juga telah menyertai peperangan Uhud dan peperangan lain selepasnya. Rasulullah SAW pernah menghantarnya untuk salah satu misi peperangan seorang diri. Jadi sekejap ni misi peperangan ini Nabi hantar dia seorang saja pernah. Maknanya seorang yang amanah lah, boleh dipercayai dan berani. Kalau kita baca, saya tak sebut di sini sebab saya dengan serba ringkasnya sebut tentang biografi atau biodata dia di sini. Dalam setengah-setengah kitab tu disebut memang dia ni seorang yang sangat berani, termasuk terbilang sebagai salah seorang yang berani. Jadi kena ingat yang saya tulis di sini saya tak ambil di satu tempat. Kalau kita tengok di sini misalnya di dalam ni di dalam Umdatul Qari ni. Umdatul Qari ni dalam bab biografi atau biodata perawi-perawi ini dia lebih baik sebenarnya daripada Fathul Bari. Lebih baik. Tapi tidak semuanya ada. Contohnya di sini. Haliful Ansar syahidal Aqabah ma'as sab'in minal Ansar. Ini dia ikut serta dalam perjanjian Aqabah, gitu saja. Yang kedua ni saya tidak ambil di sini, saya ambil di lain. Ni Aqabah kedua. Saya ambil di lain. Sebagai contoh lah kalau kita kata, kalau kita nak tengok kerja menulis, kerja begini kan, dia tidak sebenarnya merujuk kepada satu kitab saja. Jadi yang saya sebut berani itu ada di tempat lain. Jadi ini Aqabah kedua, sebab Aqabah pertama bukan 70 orang. Jadi kalau sebut Aqabah sahaja 70 orang pun sudah memadai sebenarnya. Tak sebut kedua pun tak apa. Sebab kalau Aqabah yang pertama dia tidak seramai ni, sedikit saja. Kalau 70 orang ni Aqabah yang kedua lah maksudnya. Begitu. Tapi kalau kita sebut yang kedua ni lebih cermat, lebih memudahkan. Kalau tak sebut pun sebenarnya tak jadi masalah. Seperti dalam Umdatul Qari itu dia tak sebut. Sebab sebut 70 orang ni menunjukkan yang kedua dah tu. Teruskan Abdul Basir. Beliau juga telah menghancurkan berhala Bani Salamah bersama Mu'az. Ini tak ada dalam kitab Umdatul Qari ni. Ni ada dalam kitab lain. Tak apalah. Apabila jadi buku nanti saya akan letakkan rujukan di bawah ni. Rujukan semua tempat ambil tu mana boleh tengok situ lah. Tapi buat masa ni sebab nota kan kita ringkas-ringkas saja. Teruskan. Para ulama berbeza pendapat tentang sama ada beliau juga telah turut serta dalam peperangan Badar ataupun tidak. Abdullah mempunyai 25 hadis. Muslim meriwayatkan satu sahaja hadisnya.
Keempat-empat pengarang kitab utama hadis juga meriwayatkan hadis-hadisnya. Selain di sini, secara taklid, Bukhari meriwayatkan juga hadisnya di dalam kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah melalui Jabir bin Abdullah dengan sighah tamrin. Abdullah bin Unais meninggal dunia di Syam pada tahun 54 Hijrah di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari-nya dua tempat dia sebut riwayat Abdullah bin Unais ini. Satunya di sini. Di sini secara ta'liq. Di sini secara ta'liq. Ni dalam bab ni. Secara ta'liq ni maksudnya cuba kita perhatikan. Cuba kita perhatikan ni. Ni. Rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais. Mana ada sanad ni? Ini maksud secara ta'liq ni. Imam Bukhari ambil riwayat Abdullah bin Unais melalui Jabir, disebutnya di sini tapi secara ta'liq. Ini dalam bab ke-19. Lepas tu yang keduanya dengan sirah tamrid. Dengan sirah tamrid. Dia sebut. Makna tidak dengan lengkap sanadnya juga. Bahkan dengan isyarat dhaif di situ. Bahkan dengan isyarat dhaif. Tetapi sirah tamrid ini tidak semestinya memberi makna dhaif. Di situ dalam Bukhari kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah itu bukan kerana dhaif tapi kerana Imam Bukhari nak ringkaskan cerita. Jadi dia guna juga sirah tamrid. Sirah tamrid ini iaitu lafaz fi'il bina majhul. Kalau orang yang belajar bahasa Arab tu dia fahamlah. Lafaz fi'il dalam bentuk bina majhul. Misalnya yuzkaru, dzukira, qila, yuqalu, ruwiya, yurwa, yang seumpama itu. Dia sebut begitu. Jadi Imam pada dasarnya kalau Imam Bukhari sebut begitu dia hendak mengisyaratkan kepada dhaifnya riwayat itu. Tetapi bukan tak mesti begitu. Banyak tempat juga dia tidak memberi makna dhaif. Ia hanya untuk meringkaskan. Ataupun kalau Imam Bukhari meriwayatkan berdasarkan maknanya, dia akan gunakan sirah tamrid juga. Ini benda yang kena fahamnya. Kadang-kadang orang keliru, dia duk ingat Imam Bukhari bila guna sirah tamrid ini mesti menunjukkan dhaif. Tak mesti begitu. Kalau dia riwayatkan riwayat bil makna, dia akan guna sirah tamrid juga. Ataupun untuk meringkaskan riwayat sebab dia tidak nak panjangkan di situ, dia akan guna sirah tamrid juga. Sirah tamrid juga. Jadi saya sebagai contohnya ini nak kemukakan dalam kitab Kashful Bari ni. Ini Kashful Bari. Hafiz dia nukilkan kata-kata Hafiz Ibn Hajar di sini. Hafiz Ibn Hajar kata di dalam Kitabul Ilm, inilah yang kita bertemu ni. Ada dua hadis ni. Satunya Imam Bukhari ambil dia letak di dalam Kitabul Ilm. Inilah yang kita baca sekarang ni. Ini secara ta'liq. Dan yang kedua berkait dengan kalam Allah SWT dengan bersuara, dengan suara. Syawahid bagi hadis itu ada melalui beberapa saluran riwayat, kata dia. Oleh kerana itu hadis ini darjahnya hasan, kata dia. Tapi oleh kerana ia hanya khabar wahid, ketika dalam bab ilmu ni yang kita baca sekarang ni, Imam Bukhari kemukakannya dengan sirah jazam. Ini dengan sirah jazam. Sirah jazam ni cuba kita tengok di sini. Rahala. Dia sebut ni, ni rahala. Ini sirah jazam ni. Sirah jazam. Dia tak ada disebut ruwiya atau yuzkaru, tak ada sebut. Hafiz Ibn Hajar kata oleh kerana di sini meyakinkan Imam Bukhari sebut di sini. Tak ada sesuatu yang menimbulkan masalah. Maka Imam Bukhari sebut dengan sirah jazam di sini. Tetapi baik, dengan sirah jazam. Tapi bila dia sebut masalah kalam, oleh kerana kalam ni tentang sifat Tuhan, tentang akidah apa, dia perlu kepada hadis yang qat'i.
Dan semata-mata hadis tu kalau sahih pun, tapi kalau ia tu hanya khabar wahid, tidak memadai. Sebab itu pada ketika dia menyebutkan hadis ini yang berbicara tentang suara Allah di situ, dia guna sirah tamrid. Ini Hafiz Ibn Hajar kata, wahada min diqqati nazarihi rahimahullah. Ini termasuk dalam kehalusan pengamatan Imam Bukhari. Bila dia sebut sini gitu, kata dia begitu. Tetapi pengarang ni jawab tak kena, tak tepat Hafiz Ibn Hajar kata begitu. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari ketika dia berbicara tentang kalam Allah dengan suara itu di dalam kitab Khalqi Af'ali Ibad, dan begitu juga dalam Sahih Bukhari Kitab Tauhid, dia sebut dengan jelas di situ. Jadi ini bukan kerana bicara tentang sifat Tuhan ke, perlu hadis yang lebih kuat, hadis yang qat'i, dalil yang qat'i, bukan kerana itu, kata dia. Bukan untuk nak kata oleh kerana ini berkenaan dengan masalah suara sifat Tuhan, untuk mengisyaratkan kepada ini tidak layak untuk dijadikan dalil, maka Imam Bukhari guna sirah tamrid di sini, bukan begitu. Sebab Imam Bukhari gunakan sirah tamrid ni banyak maksudnya. Antaranya untuk mengisyaratkan kepada dhaif sanad sesuatu hadis itu. Antaranya lagi untuk ikhtisar, untuk meringkaskan sesuatu cerita. Ada kalanya Imam Bukhari gunakan sirah tamrid juga apabila dia meriwayatkan berdasarkan makna. Begitu. Jadi kita tak boleh kata sebab itu. Sebab itu. Nampak? Jadi di sini kita nampak Imam Hafiz Ibn Hajar ni lebih cenderung kepada fahaman Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah mengatakan dalam bab akidah perlu kepada dalil yang qat'i. Dalil yang tidak qat'i, hadis ahad tak boleh dijadikan dalil. Sedangkan ahlul hadis, ashabul hadis berpendapat tidak begitu. Imam Bukhari jelas dia bahkan dia berdalil dengan itu, dengan hadis itu. Nanti kita akan bertemu hadis itu. Dia berdalil dengan hadis itu. Imam Bukhari sebenarnya tidak dalam bab ni tidak sependapat dengan Asy'ariyah. Itu pandangan Hafiz Ibn Hajar. Bawa ke situ. Dengan sebab itu ulama-ulama lain membantah, mengatakan bukan dengan sebab itu Imam Bukhari guna sirah tamrid di situ, bukan. Bahkan Imam Bukhari memang terima pun. Allah ni kalam dia bersuara. Walau suara macam mana kita tak tahulah. Begitu. Baik. Ini dalam kitab ni ya. Sekarang kita pergi lagi. Teruskan baca Abdul Basir tadi. Habis dah sini. Okey. 220 tak? Okey. Yang ni orang lain pula lah. Jadi pergi mengembara tu, pergi nak bertemu dengan Abdullah bin Unais tu kerana satu hadis sahaja. Kerana satu hadis sahaja. Ini siapa nak baca pula? Silakan. Tak dengar. Arsyad mana? Oh, Arsyad. Baca. 220. Silakan. 220. Jabir radhiyallahu anhu mengembara ke Syam untuk bertemu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu kerana sebuah hadis Abdullah yang telah didengari Jabir daripada seorang, iaitu orang tengah, dan tidak secara langsung daripadanya. Maka Bukhari di dalam Adabul Mufrad meriwayatkan kisah itu dengan lengkap, kata beliau. Jadi Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang masyhur tu, dia dapat tahu melalui orang lain satu hadis. Orang tu kata Abdullah bin Unais meriwayatkannya. Jadi Jabirnya di sini tak ada sebutlah, dalam riwayat yang lain ada sebut tak ada orang lain dah yang tahunya setakat yang dia tahu hadis itu. Jadi dia nak kalau boleh dengar secara langsung daripada Abdullah bin Unais tanpa orang tengah tadi. Jadi dia dapat tahu dah hadis itu, dia tahu dah hadis itu melalui orang lain, tapi dia tak puas hati. Ini orang panggil nak cari sanad yang lebih tinggi. Ini pun dalam ilmu hadis satu perkara yang dituntut juga, satu kelebihan juga.
yang diambil kira oleh ulama-ulama hadis daripada zaman sahabat lagi gitu. Jadi dia nak bertemu dengan Abdullah bin Unais sendiri. Jadi ceritanya Imam Bukhari sebut dengan lengkapnya di dalam Al-Adabul Mufrad. Dan orang lain juga banyak lagi dalam kitab-kitab lain sebut di dalam kitab mereka adalah berbeza sana sini itu. Baik. Ini hadisnya untuk ringkaskan. Kita rasa kita baca terjemahan teruslah. Sebab kita pun masa tak banyak lah. Silakan teruslah baca terjemahan. Bermaksud Jabir bin Abdullah berkata, sampai kepada saya sebuah hadis daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus membeli seekor unta dan menungganginya selama sebulan untuk menemuinya. Sehingga saya tiba di Syam. Abdullah bin Unais berada di sana. Saya menghantar pesan kepadanya dengan berkata, Jabir berada di hadapan pintu. Orang yang diutuskan itu kembali. Lalu berkata, Jabir bin Abdullah? Ya, jawab saya. Maka Abdullah keluar dan memeluk saya. Saya berkata, sebuah hadis telah sampai kepadaku. Aku belum pernah mendengarnya. Aku takut salah seorang daripada kita mati. Abdullah bin Unais terus meriwayatkan, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya atau manusia dalam keadaan bertelanjang, tidak berkhatan dan tanpa apa-apa. Saya bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan tanpa apa-apa itu? Nabi SAW menjawab, mereka tidak akan mempunyai apa-apa. Maka Allah menyeru mereka dengan suatu suara yang didengari oleh orang yang jauh. Saya fikir dia juga berkata, sebagaimana didengari oleh orang yang dekat. Katanya, aku adalah raja yang sebenar. Sekejap. Inilah yang dikatakan Allah menyeru mereka dengan suatu suara ni. Inilah hadis tentang suara, dia guna suara. Maknanya Allah itu ada suara. Di sinilah hadis inilah. Yang tadi yang kita sebut tadi Hafiz Ibn Hajar kata sebab hadis ni berkenaan dengan sifat Tuhan, maka Imam Bukhari di sana sebutkan dengan sifat tamrid dan dibantah oleh orang lain. Inilah hadis inilah. Teruskan. Katanya, aku adalah raja yang sebenar. Tidak ada seorang pun ahli syurga akan masuk syurga, sedangkan ahli neraka mencarinya kerana kezaliman yang telah dilakukan terhadapnya. Tidak ada seorang pun ahli neraka akan masuk neraka, sedangkan salah seorang dari ahli syurga mencarinya kerana kezaliman yang dia lakukan terhadapnya. Saya bertanya, bagaimana? Yang ini bukankah kita datang daripada Allah dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apa-apa? Kita datang kepada, bukan daripada. Kita datang kepada Allah dalam keadaan bertelanjang dan tidak memiliki apa-apa? Baginda menjawab, pembalasan berlaku dengan yakni memberikan amalan baik yakni kepada orang yang dizalimi dan amalan jahat yakni kepada orang yang menzalimi. Begitu. Itulah hadisnya. Nak dengar hadis-hadis itulah. Teruskan lagi. Setelah mendengar hadis ini sambil berdiri, Abdullah mengajak Jabir supaya bermalam di rumahnya. Tetapi Jabir enggan dan ingin terus pulang. Kerana bimbang akan mengurangi nilai ilmu yang dicarinya itu, seolah-olah pencarian ilmu adalah bukan tujuan utama dan hanya perkara sambilan sahaja. Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan Kalfu Af'alil Ibad, diriwayatkan. Ini nama kitab dia, Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Diriwayatkan juga dengan sedikit perbezaan dan lafaznya oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam, Al-Awsatnya, Abu Ya'la di dalam Musnadnya, Ibnu Abi Ashim di dalam kitab Ibnu Abi Ashim di dalam kitab As-Sunahnya, Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa As-Sifa'nya dan Al-Sifa'nya dan Al-Khatib di dalam kitab Ar-Rihlahnya.
Demikianlah cinta seorang sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW terhadap ilmu, terutamanya ilmu hadis. Tindakan sahabat bermusafir untuk mencari sanad begini bukan hanya dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu seorang sahaja. Beberapa orang sahabat lain juga ada melakukannya. Antara mereka Abu Ayyub Al-Ansyari, beliau telah bermusafir ke Mesir untuk Abu Ayyub Al-Ansyari, beliau telah Al-Ansar. Teruskan. Antara mereka Abu Ayyub Al-Ansari, beliau telah bermusafir ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir semata-mata untuk mendengar satu hadis. Untuk mendengar satu hadis sahaja daripadanya. Perjalanannya dari Madinah ke Mesir juga mengambil masa sebulan. Ubaidillah bin Adi juga telah berangkat dari Madinah ke Iraq untuk bertemu Sayyidina Ali radhiyallahu anhum yang berada di Kufah. Radhiyallahu itu kena berhati sikit sebab saya buat ni ringkas ni, kalau ramai kita baca radhiyallahu anhum, kalau seorang radhiyallahu anhu itu pandai-pandai kita lah kan. Teruskan. Semata-mata sama balik mana? Sama-sama silakan. Semata-mata semata-mata untuk mendengar hadis Rasulullah SAW daripadanya. Perjalanan dari Madinah ke Iraq juga mengambil masa selama sebulan. Imam Bukhari bagaimanapun tidak mengemukakan cerita-cerita sahabat-sahabat yang lain itu. Beliau hanya berpada dengan mengemukakan kisah Jabir secara ta'liq dan ringkas sahaja di dalam tajuk bab di atas. Seseorang tidak perlu keluar mencari ilmu di tempat yang jauh sekiranya ilmu yang sama juga boleh didapati di hadapan rumahnya sendiri. Keluar jauh dalam keadaan itu menampakkan tujuan perjalanannya bukanlah kerana ilmu. Sebaliknya untuk mendapatkan nama dan kemasyhuran selain menghabiskan masa dan harta. Tempat yang jauh semata-mata tidak menjadikan seseorang itu alim. Yang menjadikan seseorang itu alim ialah sikapnya, di samping syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di celah-celah kitab Al-Ilm yang sedang kita pelajari sekarang. Namun ilmu yang sangat bernilai yang diketahui hanya ada di tempat yang jauh. Memanglah layak untuk disiapkan bekalan bermusafir kerananya. Jadi habis setakat itu. Jadi kita tak sempat dah nak bincang tentang hadis ni. Kita berhenti setakat itulah dulu. Rehat seperti biasa. Seperti biasalah. Kita rehat. Lepas tu akan sambung dengan yang kedua pula, iaitu 99 usul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal yang Sahih Bukhari yang pertama tadi. Ya. Mengenai tuntutan ilmu daripada hadis tu. Saya nak tanya pasal macam mana kalau seseorang tu yang menuntut ilmu khusus saja untuk Allah Akbar. Allah. Yang ilmu yang wajib saja. Panggil apa? Allah lupa dah. Fardu Ain. Ya, Fardu Ain. Masya Allah. Yang disebut Fardu Ain sahaja. Lepas tu dia langsung tak ambil tak ambil tahu pasal yang sunat tu dan tak buat pun yang sunat dengan alasan dia nak qada yang wajib dahulu. Contohnya dia katakanlah dia rasa solat dia tu tak betul selama 2 tahun. Jadi dia rasa dia nak qada, selagi tu dia qada, selagi tu dia tak buat sunnah. Perkara sunat. Macam mana tu Maulana? Boleh bagi penjelasan penerangan sikit? Maulana dengan saya. Ya. Jadi masalah ilmu fardu ain itu sebenarnya fardu ain itu pun luas sebenarnya. Fardu ain itu pun luas. Termasuk juga fardu ain ni kalau orang nak berniaga misalnya. Kalau tidak nak berniaga, dia tidak perlu tahu pun tentang apa-apa yang dia akan hadapi itu.
Tapi kalau katakanlah dia nak berniaga, dia kena tahu benda ni halal ke haram ke, cara macam ni halal ke haram, dia kena tahu. Itu jadi fardu ain atas dia. Kalau orang yang jadi pemimpin, katakanlah pemimpin politik, dia kena tahu apa tanggungjawab dia. Dan macam mana cara dia nak melaksanakannya. Dia kena tahu, itu wajib. Jadi fardu ain ni berbeza pula. Yang umum dan yang khusus. Yang khusus tu mana-mana orang-orang yang nak terlibat lah. Misalnya orang nak kahwin, bila dia berkeluarga, dia kena tahu tanggungjawab dia. Itu fardu ain. Asalnya kalau dia tidak nak kahwin, dia tidak kahwin, dia tak perlu tahu pun. Tanggungjawab terhadap isteri, anak, apa dia tak ada anak semua. Tak perlu tahu pun. Sebanyak mana dia nak kena bagi, tak perlu tahu pun. Tapi bila dia berkeluarga, dia kena tahu. Jadi fardu ain di situ. Jadi fardu ain itu pun sebenarnya luas. Yang dikehendaki di sini yang kita belajar tadi, dia bukan sekadar fardu ain. Macam kita belajar Bukhari, apa ni semua ni, ini lebih daripada fardu ain dah. Lebih daripada fardu ain dah. Macam tentang sanad-sanad yang kita duduk bincang tadi, ini hadis maudhu' dengan sebab perawi ni matruk, itu tidak wajib semua orang tahu. Tapi kena ada segolongan orang dalam masyarakat Islam yang tahu benda-benda itu. Kalau tidak, semua berdosa. Itu dikatakan fardu kifayah. Kemudian fardu kifayah itu pula luas pula. Ada berkait dengan ilmu-ilmu agama, ada pula berkait dengan ilmu-ilmu yang tidak berkait secara langsung dengan agama lah. Misalnya ilmu perubatan. Dia kena tahu benda bahan ini nak guna ni ada masuk bahan haram ke tidak. Dia kena tahu. Kalau tak ada semua tahu, tak ada orang seorang pun tahu. Doktor misalnya tak ada, dosa semua. Sebab apa? Benda tu kita nak kena ni, kena apa? Orang kata kena ni lah, suntik ni. Suntikan, ubat, apa sebagainya. Jadi guna bahan tu bahan macam mana? Dia kena ada orang yang tahu. Tak boleh kalau tak ada orang tahu. Oh, ini bahan dia guna ni bahan gelatin ni misalnya daripada binatang yang tak sembelih ni misalnya. Tak ada orang tahu. Jadi duk guna begitu. Berdosa semua. Bukan sahaja berkenaan dengan bab agama. Sebab itu kita tengok Nabi Musa pergi tu nak cari Khadir. Jadi kita perhatikan kisah tu. Bukan ilmu fardu ain tu sebenarnya. Nabi Musa dah tahu semua dah hukum. Tetapi Allah SWT macam menggerakkan juga Nabi Musa tu supaya pergi. Nak menunjukkan nilai ilmu ni sangat tinggi di sisi Islam. Tak kira lah ilmu apa pun. Walaupun tidak ilmu agama secara khusus. Ilmu agama pun sama. Kalau tak ada seorang pun yang hafal Quran. Sehingga kalau orang yang dalam satu qaryah, satu kampung tu, tempat semua orang berkumpul semaya jemaah di situ, tak ada seorang pun yang hafal Quran, tiba-tiba orang salah baca. Sengaja dia salah kan. Tak, tiba-tiba tak ada siapa pun yang tahu. Berdosa semua tu. Jadi maknanya umat Islam ni mesti kena menguasai ilmu yang asas semua kena tahu, yang diperlukannya, dan yang tidak asas pun, yang kita panggil, ulama panggil fardu kifayah, itu pun mesti kena ada. Sama ada yang berkait dengan urusan agama atau tidak agama. Kena tahu. Kalau tidak, semua berdosa. Jadi masalah itu satu masalah nampaknya yang saudara kita Arsyad tanya tadi. Yang keduanya masalah orang semaya tadi. Dia tak mahu semaya sunat, dia nak buat semaya. Boleh. Bagus. Macam buatlah. Tapi saya tak berapa jelas tadi daripada soalan dia. Dia sebut macam yang semaya yang lepas tu macam dia tak berapa yakin jadi ke tidak begitu. Kalau begitu tak boleh. Kalau dia memang tinggal, memang dia tak buat, itu baru kena qada. Kalau dia telah buat dah, dia berasa saja mungkin tak puas hati lah, berasa mungkin tak sos, tak boleh macam tu. Kita kena serah kepada Allah. Yang kalau kita telah buat, tak perlu qada dah. Qada ni kalau sesuatu sembahyang yang kita tak buat. Kalau kita sudah buat dah, jangan ragu lagi, jangan ada was-was. Mungkin Tuhan tak terima lah. Jangan. Setakat yang kita telah buat tu serah kepada dia. Kalau kita nak baiki yang akan datang. Begitu caranya.
Itu tidak ada qada situ. Adakah itu maksudnya saya faham gitu? Saya faham gitu. Kalau begitu tak boleh, tak perlu qada. Yang macam tu. Qada ni yang kita tak buat. Jadi begitulah lebih kurangnya jawapan. Betul sebenarnya. Betul dah maksudnya begitu. Betul dah. Cuma masalahnya dia dengar ceramah daripada ustaz yang mengatakan kena qada tu, jadi dia feedback balik masa zaman dia dulu, dia rasa macam semayang dia tu tak betul. Jadi dia nak ulang balik semayang tu. Tak boleh. Tak boleh, itu tak boleh. Kalau telah buat seadanya, serah kepada Allah. Jadi qada ni kalau dia tak buat. Begitu ya. Okay. Lagi sila. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang tuntutan mencari ilmu ni, Maulana. Adakah tuntutan mencari ilmu ni hanya kita perlu berguru? Dan adakah orang macam kami ni yang menuntut dengan Maulana ni, bolehkah kami membaca kitab-kitab terjemahan? Contoh, kitab yang diterjemah dalam bahasa Melayu sekarang ni keluaran Indonesia, macam contoh kitab fiqh macam fiqh Islam wa Adillatu karangan Dr. Wahab Zuhaili. Adakah orang macam kami ni boleh baca lah? Ada setengah ustaz kata tak boleh baca, kita kena bertalaki baru boleh baca. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua mengenai hadis. Bagaimana kita nak memilih sesuatu hadis yang dinilai oleh ulama? Contoh, baru-baru ni, baru dah lama lah, bacaan Fatihah di dalam zikir. Ada ilmuwan Malaysia mengatakan hadis ini dia boleh gunalah dalam bacaan selepas solat ni lah. Tapi dinilai situ oleh Ibnu Jauzi ada maudhu' dan dinilai oleh Ibnu Hajar mengatakan hadis ringan. Macam mana kita nak buat pemilihan sesuatu hadis tu? Itu soalan saya. Jadi soalan yang pertama tadi berkenaan dengan belajar ni mesti talaqi ke tidak? Ya. Setengah-setengah orang tu kata kalau tidak berguru bahaya, syaitan jadi guru apa semua kan. Itu tidak benar. Tak benar. Dia sebenarnya kalau guru tu tidak mahir, kalau guru tu fahaman salah, kalau guru tu tak tahu hadis maudhu' ke apa, masalah juga. Jadi yang sebenarnya kita berpandukan orang yang betul-betul mahir. Kalau berguru dengan orang yang mahir, tidak berhadapan macam kita belajar sekarang ni misalnya, boleh saja. Apa bezanya belajar dia berhadapan dengan bersemuka? Tak ada beza. Sekarang ni sebagaimana saya yakin, saya nampak saudara kita Ruslan ada di hadapan saya. Memang dia. Walaupun saya tak pernah pergi ke rumah dia lagi, dia tak pernah mari ke rumah saya lagi, tapi saya yakin dia tu. Adakah saya nak tanya saudara Ruslan ni tidak yakin saya yang mengajar ni? Macam mana saudara Ruslan? Tak yakin? Saya yakin. Yakin. Ini bukan hantu ke, bukan dua serupa, bukan. Orang yang dikenali sebagai Maulana Azri itu saya lah. Betul lah. Tak yakin? Saya rasa semua yang hadir ni semua yakin. Jadi keyakinan itu yang pentingnya. Lepas tu orang yang mengajar tu kalau dia berdepan, kita duduk bawah dagu dia, kalau dia mengajar salah, berapa banyak sekarang ni ustaz-ustaz yang mengajar salah sebenarnya. Tak betul. Jadi tak ada mana juga berguru, bertalaki begitu. Dan buku ni dia ada dua macam. Kalau buku tu buku yang mudah, yang ringan, untuk umum memang boleh baca. Sebab bahasa kita. Apa masalahnya? Kalau kita berhadapan pun begitu juga kita faham. Kecuali kalau mungkin adalah tempat-tempat yang kita salah faham. Kalau pengarang dia tu ada lagi, kita tanyalah. Apa maksud dia? Sekarang ni mudah nak berhubung, nak kontak apa semua. Kalau tak ada dia, kita boleh tanya orang lain, ramai lagi orang yang pandai. Tapi biasanya saya rasa macam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu tu buku yang mudah tu. Sesuai untuk zaman sekarang ni. Orang sekarang ni pun boleh baca terjemahan dia. Cumanya masalah terjemahan ni satu lagi. Tepat ke tidak terjemahan tu? Itu satu masalah yang lain. Kepada orang yang boleh membaca kitab asal, dia boleh tahu. Dia boleh tahu salah ke tidak, tepat ke tidak tu. Kepada orang yang tak tahu menilai, di situ mungkin kalau penterjemah tu
orang yang tidak kemas betul-betul, dia boleh jadi tersalah, ya situlah kalau nak tersalah pun. Itulah sebab dikatakan perlu berguru tu, takut-takut ada yang salah begitu. Ataupun kalau kita baca mungkin kita salah faham, kita tak begitu yakin. Itu perlu berguru tu kalau orang macam tu. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni kita faham, kita boleh rujuk, boleh tanya, boleh saja pakai. Buku tu pun guru dah tu. Buku tu guru dah tu. Kalau tidak macam mana kita nak pakai buku-buku atau kitab-kitab yang 1000 tahun dahulu. Pengarang dia tu entah ke mana, mati lama dah. Tak mungkin dah kita nak hubungi dia. Tapi kita kan masih lagi boleh belajar. Tapi ya betul lah kalau macam kitab-kitab yang payah tu, kena belajar sebab takut jadi ada salah faham sana sini. Kena belajar tu yang pentingnya dengan orang yang betul-betul pandai. Sebab kalau belajar pun orang tak pandai dia bawa ke lain juga. Pengarang asal tu maksudnya lagu lain, macam lain, dia faham macam lain. Itu masalah. Itu masalah. Jadi yang penting sekali sekarang ni kita cari guru yang betul-betul mahir, pandai. Buku pun buku-bukunya ringan sesuai dengan kita. Dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab orang tu mahir, dia boleh baca kitab yang asal. Oh, itu lagi bagus. Sebenarnya belajar tu. Saya sendiri yang boleh baca kitab. Saya baca lagi kitab itu kitab. Sebenarnya saya belajar. Saya menambah ilmu. Tak berhenti. Itu pun tak ada kurang daripada talaki juga. Sebab apa? Sebab orang yang boleh baca kitab-kitab macam dia sebenarnya mahir. Hampir-hampir jarang berlaku kalau berlaku silap pun. Kalau orang macam tu, tak ada jadi masalah. Boleh baca. Itu jawapan kepada yang pertama ya. Yang kedua tadi apa dah tadi? Yang kedua hadis tu kalau ada silap ulama ya tentang sesuatu penilaian itu. Itu terpulang kepada kita. Kita rasa lebih suka nak pilih yang mana. Kalau macam itulah keadaannya. Kita boleh pilih. Kalau kita nak pilih pendapat ini, pilih. Tak mahu pilih, tak apa. Pilih yang ni. Gitu. Kalau sekadar benda khilaf macam itulah. Tak perlulah kita menyalahkan orang tu, orang ni tak perlu. Kalau selagi boleh dipakai, ada alasannya dan diterima mengikut kaedah ulama, boleh pakai. Begitu. Kecuali kalau yang salah betul, yang salah tak ada khilaf, itu lain lah. Kalau masih khilaf lagi, terpulang kepada kita nak pilih yang mana. Bagi saya nampak begitulah. Wallahu a'lam.